Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tarmizi bin Syafaruddin dan saya akan membentangkan tentang konsep peagihan dalam ekonomi, pengertian dan kepentingannya. Dari segi istilah, pengagihan ialah kajian tentang bagaimana pendapatan dan kekayaan negara yang diperoleh dari sumber pengeluaran dalam negara dapat diagihkan. Peagihan dalam ekonomi telah terbahagi kepada dua, iaitu konvensional dan Islam. Dari sudut pandang konvensional, peagihan ialah bagaimana pendapatan dan kekayaan negara dapat diagihkan di antara pelbagai faktor pengeluaran yang memberi sumbangan untuk mendapatkan kekayaan tersebut. Manakala, dari sudut Islam, peagihan ialah bagaimana pendapatan dan kekayaan negara dapat diagihkan di antara faktor pengeluaran dan juga bukan faktor pengeluaran. Kepentingan peagihan terlampau banyak untuk saya kongsikan kepada anda semua. Jadi, saya akan berkongsi dengan anda hanya 4 sahaja kepentingan peagihan. Yang pertama ialah dapat menentukan kedudukan agihan pendapatan perseorangan dalam sesebuah negara. Yang kedua, ekonomi Islam menitik beratkan kepada kebajikan Islam. Allah telah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 7 yang bermaksud supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya sahaja di antara kamu. Yang ketiga, berkaitan buruh dan upah dalam peagihan fungsian. Semua yang bekerja pasti mempunyai gaji atau upah yang setimpal dengan kerja yang dibuat oleh mereka. Dan yang keempat, untuk merealisasikan aspek keadilan dan kebajikan terlaksana dalam suasana yang harmoni di kalangan pihak-pihak yang terlibat. Itu sahaja daripada saya. Prinsip atau etika pengagihan dalam Islam terbahagi kepada dua, iaitu adil dan ihsan. Adil membawa maksud seimbang ataupun berpihak kepada kebenaran dan tidak berat sebelah. Islam menitik beratkan agar bersikap adil sama ada menentukan keputusan dan memberi keputusan. Hak masyarakat perlulah dipenuhi dari segi bantuan harta serta sumbangan. Agama Islam melarang penindasan manusia serta tidak membezakan golongan rendah, sederhana dan juga tinggi. Agama Islam juga tidak mengira latar belakang seseorang individu itu, sama ada individu tersebut Muslim ataupun sebaliknya. Hal ini sangat penting bagi menjaga kesucian agama Islam daripada terus dicemari dan juga dapat meningkatkan keimanan seseorang individu itu. Allah juga berfirman dalam surah Al-Nahl ayat 90 yang membawa maksud, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah SWT melarang daripada perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Ihsan berlawanan kepada perkataan ihsaniyah, iaitu berbuat jahat. Ihsan membawa maksud berbuat baik dan menghindari perkara yang dimurkai Allah SWT, atau juga boleh dikenali sebagai amal ma'ruf nahi mungkar, iaitu mengajak kepada kebaikan serta meninggalkan larangan Allah SWT. Sifat ihsan juga mendorong melakukan kebaikan, menjalankan tugasan dengan amanah serta ikhlas dalam menjalankan tugasan yang telah diberikan. Islam menitik beratkan ihsan dalam diri kerana dapat membantu setiap makhluk di muka bumi. Sifat ihsan juga dapat mendorong seseorang itu untuk merasai keperitan orang lain. Hal ini sangat penting bagi memupuk rasa kasih antara manusia, tidak mengira agama serta latar belakang seseorang individu itu. Matlamat aktiviti pengagihan terbagi kepada 3. Yang pertama sekali ialah mewujudkan sebuah sistem ekonomi yang praktikal. Setiap individu akan mendapat bahagian masing-masing selaras dengan tenaga dan sumber yang diberikan oleh mereka. Yang kedua ialah setiap individu mempunyai hak masing-masing. Ekonomi Islam akan memberikan hak kepada mereka yang terlibat secara langsung semasa proses pengeluaran harta serta akan menjadi rakan kongsi buat harta tersebut. Yang ketiga ialah membasmi penumpuan harta. Harta perlu dibahagi sama rata dan tidak hanya untuk golongan yang terpilih saja. Hal ini penting bagi merapatkan jurang antara golongan yang miskin dan kaya dan akan menghapuskan sikap sombong dalam setiap individu. Nama saya Amir Syafiq dan kita akan teruskan dengan peagihan pendapatan. Terdapat dua jenis peagihan pendapatan, iaitu ekonomi konvensional dan ekonomi Islam.
Pengagihan mengikut aspek ekonomi konvensional tertakluk kepada sumbangan unit-unit ekonomi dalam mengambil bahagian untuk mengeluarkan harta. Terdapat 4 faktor pengeluaran, iaitu modal, buruh, tanah dan pengusaha, di mana bahagian pertama akan diberikan kepada modal dalam bentuk bunga atau faedah. Bahagian kedua akan diberikan kepada buruh dalam bentuk upah. Bahagian ketiga pula akan diberikan kepada tanah dalam bentuk sewa. Dan terakhir sekali, bahagian keempat akan diberikan kepada pengusaha dalam bentuk untung. Kita teruskan dengan ekonomi Islam. Ekonomi Islam telah mengemukakan langkah-langkah yang tertentu untuk mencapai agihan pendapatan yang saksama dalam masyarakat. Ekonomi Islam melarang sama sekali amalan bunga dan kaedah pembahagian harta pusaka. Terdapat 2 golongan yang mempunyai hak terhadap harta yang dihasilkan, iaitu golongan premier dan golongan sekunder. Golongan premier, mereka yang mempunyai hak utama. Golongan ini merupakan faktor-faktor pengeluaran yang telah mengambil bahagian dalam proses pengeluaran. Hak ini terdapat dalam bentuk upah, sewa dan untung. Mereka yang mempunyai hak kedua ataupun sekunder, di mana golongan yang tidak terlibat secara langsung dalam pengeluaran. Hak mereka diperoleh melalui ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT ke atas pengeluar-pengeluar harta untuk dijadikan mereka ini sebagai rakan kongsi terhadap pengeluar-pengeluar tersebut. Mekanisme pengagihan dalam Islam terdapat 5, iaitu zakat, nafkah, faraid, wasiat dan wakaf. Kita teruskan dengan zakat, di mana ia merupakan bayaran yang wajib dipungut daripada orang-orang Islam yang kaya untuk dibelanjakan terhadap orang-orang miskin. Yang kedua, nafkah, di mana ia akan diagihkan kepada ibu bapa, isteri, anak, keluarga dan saudara mara. Yang ketiga, faraid, di mana ia merupakan pengagihan semula harta si mati kepada waris yang berhak dengan penempatan kaedah penggedaan tertentu. Yang keempat, wasiat, di mana orang yang mempunyai harta boleh membuat kebajikan dengan wasiat tidak melebihi 1/3 daripada hartanya. Dan terakhir sekali, wakaf, di mana seseorang yang memiliki harta dibenarkan berwakaf dengan syarat tidak lebih dari 1/3 hartanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imran bin Hizamuddin akan menerangkan tentang lain kaedah pengagihan harta. Pengurusan harta dalam Islam terbahagi kepada 2, semasa hidup dan selepas kematian. Semasa hidup kita ada hibah, wasiat, wakaf, sedekah dan nazar. Manakala selepas kematian adalah pembahagian harta pusaka yang tertakluk kepada hukum faraid. Syarat faraid telah menetapkan apabila seseorang itu meninggal, hartanya akan dibahagikan mengikut pembahagian faraid. Kitab Mubhil Muqtaz tulisan Syekh Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini telah menggariskan tentang perkara yang perlu diselesaikan ke atas harta si mati adalah zakat yang belum ditunaikan, barang-barang gadaian yang belum ditebus, hutang si mati ke atas harta yang ditinggalkan, harta sepercarian, wakaf, nazar, hibah yang telah sempurna rukunnya tetapi belum dipindah milik. Kaedah pembahagian harta terbahagi kepada 8 bahagian. Yang pertama adalah hibah. Hibah adalah pemberian harta yang berlaku semasa hidup pemberi hibah. Yang kedua, wasiat. Wasiat adalah pemberian harta yang berlaku selepas kematian pewasiat. Seterusnya adalah wakaf. Wakaf bermaksud dari perkataan Arab, iaitu al-waqf, yang bermaksud harta yang diwakafkan. Seterusnya adalah sedekah. Sedekah atau sedekah adalah daripada perkataan bermaksud benar. Makna syarak dalam sedekah pula adalah pemberian sesuatu kepada orang yang memerlukan dengan tujuan mahu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya adalah nazar. Nuzriyah diambil daripada perkataan asal nazar. Nazar adalah pengakuan bersumpah bahawa seseorang akan melakukan sesuatu apabila tiba-tiba sesuatu masa atau apabila berlaku sesuatu peristiwa yang untuk sebarang tujuan yang dibolehkan syarak. Seterusnya adalah faraid. Faraid adalah pembahagian harta seorang Islam yang telah meninggal dunia, sama ada beliau meninggalkan wasiat atau tidak sebelum kematiannya. Seterusnya adalah harta sepercarian. Harta sepercarian adalah harta yang diperoleh dalam masa perkahwinan. Seorang suami dengan isterinya hasil daripada sumber-sumber atau usaha mereka bersama. Harta bawaan.
Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh suami dan isteri sebelum perkahwinan. Amalan dilarang dan implikasi kepada pengagihan harta. Yang pertama adalah sikap dan kejahilan waris. Pengabaian terhadap harta pusaka peninggalan adalah kerana kejahilan masyarakat atau waris-waris dalam soal pembahagian harta pusaka. Yang seterusnya, amalan yang kurang fahaman tentang konsep pewarisan harta secara faraid di kalangan masyarakat mengakibatkan masyarakat Melayu sendiri telah menyempitkan pemakaian hukum pembahagian harta secara faraid sehingga mengakibatkan pelaksanaannya menjadi tidak praktikal. Dan seterusnya, amalan yang dilarang adalah kelewatan proses dalam pengurusan harta pusaka. Implikasinya adalah mengambil masa yang lama untuk menyelesaikan masalah proses pembahagian yang dibuat urusan penyelesaian menjadi rumit dan mengambil masa yang agak panjang. Assalamualaikum, nama saya Amirul Aiman bin Abdul Aziz. Sekarang kita berada pada slide yang terakhir, iaitu kesimpulan. Secara kesimpulannya, apa yang kita dapat belajar ialah tentang keadilan. Harta kekayaan tidak seharusnya dimonopoli oleh sebilangan kecil masyarakat. Sebaliknya, mereka yang lain hidup dalam kemiskinan. Semua harta di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah kita sesama manusia berkongsi agar kebajikan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ini akan terbela. Yang kedua ialah kebajikan. Kebajikan, apalah gunanya sesebuah negara yang memiliki status sebagai sebuah negara yang maju, ekonomi yang cemerlang dan sebagainya, tetapi ada segelintir rakyatnya yang tidak terbela dan hidup serba kemiskinan. Oleh itu, pentingnya bagi para pemimpin, golongan berada maupun kita sendiri yang hidup senang haruslah membantu mereka yang susah. Yang ketiga ialah amanah dan berintegriti. Para pemimpin haruslah beramanah dan berintegriti dalam mentadbir negara, khususnya dalam urusan Baitul Mal atau pusat zakat dan kebajikan rakyat. Aset ataupun harta yang dipegang oleh Baitul Mal hendaklah diagihkan kepada masyarakat, khususnya kepada mereka yang fakir miskin. Yang keempat, tanggungjawab sebagai umat Islam. Sebagai seseorang yang beragama Islam, kita hendaklah membayar zakat yang mana merupakan tuntutan keempat rukun Islam. Dengan membayar zakat, insya-Allah masyarakat yang kurang bernasib baik akan mendapat bantuan hasil dari bayaran zakat masyarakat Islam. Allah Subhanahu Wa Taala juga mengecam mereka yang berharta tetapi tidak melaburkannya ke jalan Allah, iaitu berwakaf untuk manfaat umat. Dan yang terakhir sekali ialah larangan dalam ekonomi Islam. Amalan yang dilarang oleh Islam antaranya ialah riba, pembekuan harta, rasuah, membazir dan menjalankan aktiviti yang bertentangan dengan syarak. Contohnya, urus niaga yang melibatkan hasil syubhah seperti menjual arak. Sesungguhnya amalan-amalan tersebut menjanjikan azab dan siksa Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak akan mendapat keberkatan dan redha darinya. Itu sahaja pembentangan kami pada hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi